أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu sekali lagi secara maya ini. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian berada dalam keadaan sihat wal afiat. Baik, untuk hari ini insya-Allah saya akan berkongsi sedikit tazkirah ringkas berkaitan dengan syarat-syarat sedekah. Seperti mana yang kita sedia maklum bahawa pada bulan Ramadan yang mubarak ini kita sangat-sangat dituntut digalakkan untuk kita memperbanyakkan ibadah sedekah kita. Maka di sana ada beberapa syarat yang telah digariskan oleh para ulama berkaitan dengan sedekah ini. Syarat yang pertama saya petik daripada sebuah kitab, disebut di sana bahawa syarat yang pertama untuk kita sedekah itu ialah pertamanya kita tidak boleh bakhil. Maknanya kalau kita bakhil, kalau kita kedekut kan, maka sudah pasti tidak akan berlaku sedekah. Kita tidak akan sedekah kalau dalam diri kita ada rasa ataupun dalam hati kita ada perasaan kedekut ataupun bakhil. Sedangkan matlamat sedekah ini adalah untuk kepada pemberinya adalah untuk membersihkan hati, khususnya daripada sifat bakhil. Sebab tu Allah sebut dalam Quran dalam surah Ali Imran ayat 180. Auzubillahi minasyaitonirrajim. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. Apa maksudnya? Dan janganlah sekali-kali orang yang bakhil ini, bakhil dengan harta benda dia yang telah Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada mereka, dengan sebab kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ini menyangka bahawa perbuatan bakhil tersebut adalah baik bagi mereka. Huwa khairul lahum, malah bahkan bal huwa syarrul lahum, bahkan ia sebenarnya buruk bagi mereka. Mereka ni pada hari akhirat, kata Allah, sayutawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, akan disiksa, akan dikalungkan kesiksaan api neraka dengan apa yang mereka kedekut, dengan apa yang mereka bakhilkan semasa mereka hidup di atas muka bumi ini. Walillahi mirasus samawati wal ard, dan ingatlah bahawa Allah Maha mengetahui dan Allah jugalah yang Maha memiliki segala sesuatu, segala isi langit dan bumi ini. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui secara mendalam setiap apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu buat. Maka di sini jelas menunjukkan bahawa larangan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang bakhil, orang yang kedekut, Maka pada hari akhirat kelak Allah akan siksa mereka. Jadi na'udzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam orang-orang yang bakhil. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, wajib ikhlas. Ini kita semua sudah maklum. Untuk menjadikan sesuatu ibadah, sesuatu perbuatan itu menjadi ibadah, sudah pastilah ia mestilah ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia merupakan perkara yang paling asas, paling asas. Maknanya kita buat sesuatu, kita memberi sesuatu tanpa mengharapkan balasan daripada orang yang kita bantu, tanpa mengharapkan balasan daripada penerima bantuan kita. Yang ketiga, syarat sedekah yang ketiga secara ringkas ialah sesuai dengan kemampuan kita. Sebab tu tuan-tuan puan-puan yang sedekah ini tidak semestinya wang ringgit.
Mungkin kita tidak banyak wang ringgit, kita tak banyak, tapi di sana ada lagi mafhum sebuah hadis Nabi sebut, apa lagi yang dikatakan dengan yang boleh dijadikan yang dikatakan sebagai sedekah ini. Contohnya kita memberi senyuman kepada orang lain, kita memudahkan jalan orang lain, hatta disebut dalam sebuah hadis, kita membuang duri di jalan juga merupakan satu sedekah. Atau apa lagi, kita mendamaikan orang lain, kita mendamaikan orang yang bermusuh juga merupakan sedekah. Ini apa? Maknanya apa? Maknanya tak kira kaya dan miskin, sebenarnya mampu untuk bersedekah. Cuma di sini kita sesuaikanlah dengan kemampuan kita. Kalau kita ada wang ringgit yang lebih, yang banyak, kita mampu, maka kita sumbangkanlah dari segi wang ringgit. Kalau kita ada tenaga yang banyak, kita sumbangkan tenaga kita, kita sedekahkan tenaga kita. Baik, syarat yang keempat adalah memberi yang paling kita suka, yang paling kita sayangi. Maknanya kita bagi sesuatu, kita buat sedekah jariah ini, biarlah ianya memberi manfaat. Satu, dia bermanfaat, yang kedua dia baik. Jangan kita bagi benda yang kita tak suka, benda yang kita dah tak nak, kita bagi. Yang paling bagus, yang paling baik adalah kita bagi benda yang kita benda yang kita sayang. Dan yang kelima, yang terakhir, syarat sedekah adalah kita mendahulukan kaum kerabat kita yang dekat. Kita mendahulukan kaum kerabat kita yang dekat. Maksudnya kita mengutamakan orang yang berada dekat dengan kita. Siapa? Mungkin termasuk adik-beradik kita. Kalau adik-beradik kita ada yang susah, maka inilah orang yang wajib kita tolong, yang kita sedekah, yang kita bantu terlebih dahulu. Kemudian mungkin ada jiran tetangga kita yang susah. Ini orang yang kita perlu bantu, yang kita perlu hulurkan bantuan. Sebab tu dalam bab mendahului kerabat dekat ni, pastikan kita kenal pasti. Mungkin isteri-isteri, mungkin anak-anak kita, mungkin adik-beradik kita, dan juga orang sekeliling kita yang memerlukan bantuan. Jadi itu adalah 5 syarat, syarat-syarat untuk bersedekah. Cukup sekadar itu dulu sebagai tazkirah ringkas. Mudah-mudahan ada manfaat. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain tajuk. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.